Jajak, siapa tak? Okay, saya nampak Adam. Selain Adam, siapa? Kita ada Zarfan, kita ada, okay, Luman tak boleh. So, nak siapa? Nak Zarfan. Zarfan tadi, ni tak? Dengar tak? Saya minta request apa Zarfan? Saya request minta dulu sedekah Al-Fatihah and then baru baca doa. Boleh tak Zarfan? Uish, Zarfan! Ya, cikgu. Tak ada Zarfan. Boleh, satu, satu. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Zarfan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin. Okey, Farah baru cakap ada mak saudara dia baru meninggal kan. So Al-Fatihah untuk mak saudara Farah. So kita mulakan. Right. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now so tajuk hari ni kita nak cerita pasal pewarisan adalah tajuk ni paling best sekali tau. Tajuk ni kan sebenarnya nanti kita boleh buat diri sendiri tau. Macam kalau saya tak boleh gulung lidah tau. Tapi my parents boleh gulung lidah. Sebenarnya kalau ciri ni kita boleh pecahkan kepada dua tau. Satu adalah trait tu kita panggil dominan, satu lagi kita panggil dia trait tu sebagai recessive. Nanti kita akan cuba buat lah aktiviti tu. Macam contoh, trait recessive adalah yang sedikit. Trait dominan adalah yang banyak. Contoh kalau saya nak katakan mata kita ni sebenarnya tak begitu hitam tau. Mata kita ni kita panggil dia sebagai brown. Asian punya mata iris kita panggil dia sebagai brown. So brown ni lebih banyak kita jumpa. So kita kata itu adalah trait dominan. So yang paling banyak kita jumpa kita panggil trait dominan. Kalau sikit kita jumpa kita panggil dia trait recessive. Macam kebolehan menggulung lidah. Ada orang boleh gulung lidah, ada orang tak boleh gulung lidah. Macam saya tak boleh gulung lidah. Awak suruh saya praktis pun memang saya tak boleh. So among of my siblings, saya ada 5 orang. Mak bapak saya boleh gulung lidah tapi saya seorang tak boleh gulung lidah. So tak boleh gulung lidah. So kesimpulannya kalau ciri itu sedikit, bilangan yang ada ciri itu sedikit, kita panggil dia sebagai resesif. Yang ramai kita panggil dia adalah bilangan itu kita panggil dia sebagai dominan. So hari ni kita nak cerita pasal pewarisan. Pewarisan yang pertama, kita nak cerita pasal pewarisan monohybrid. Saya rasa Adam ke shooting siapa-siapa yang minat maths, korang suka tajuk ni. Pewarisan monohybrid kita cerita macam probability tau, kebarangkalian. So dia tak banyak guna banyak ayat tapi kita kena belajar guna schematic diagram, gambar rajah pewarisan. Okay, now dalam hukum Mendel ni, okay, pernah dengar tak Mendel? Korang pernah dengar tak Pakcik Mendel? Pernah tak? Ke first time? Tak pernah. Tak pernah, right. So Mendel ni, kalau kita cerita pasal pewarisan, macam hari tu kalau bapa taksonomi kita ada Kyles linear something macam tu. Kalau bapa kepada pewarisan, bapa kepada pewarisan adalah Mendel. Mendel ni sebenarnya dia seorang priest tau. Dia seorang paderi tetapi paderi yang ada sifat sains atau sifat ingin tahu dia yang terlampau tinggi. So disebabkan sifat ingin tahu dia terlampau tinggi, dialah yang dapat keluar come up with pewarisan punya teori. Okay, now dalam pewarisan kita akan belajar dulu yang pertama adalah hari ni kita nak belajar mengenai kacukan mono. When we are talking about mono, mono stand for satu ciri. Satu ciri. Okay, kalau hybrid ni sebenarnya dia adalah kacuk ataupun kadang-kadang orang kampung panggil macam kahwin. So kalau kita panggil dia monohybrid, sebenarnya kita kacuk, kita kahwinkan satu ciri. Tu kita akan belajar nanti. So dalam pewarisan, yang ini yang full. Okay, alright. So kita nak tengok apakah beza antara gen dan juga allele, apakah beza antara ciri dan juga trait, apakah beza antara fenotip dengan genotip, apakah beza antara allele dominan, alright, apakah beza antara allele dominan dan allele resesif, apakah beza antara trait dominan dan trait resesif, apakah itu homo, zygote dan heterozygote, berketulen dan hybrid dan juga generasi induk dan juga generasi filial. So kita ada banyak sangat term-term dalam tajuk ni. Dia pening mula-mula sebab banyak term baru yang awak akan belajar. Okay, so hari ni kita akan sampai sini. Okay, sampai membina rajah kacukan pewarisan monohybrid. Okay, right. So
Saya teruskan. Tu tak ada apa-apa. Tu intro sahaja. Now, bila kita cerita pasal mono, again, mono stand for satu. Satu trait yang berbeza. Okay, yang dikawal oleh gene. Okay, now, dekat sini tau. Kita nak cakap macam ni. Ciri, kita katakanlah ciri, kita ada biji benih. Biji benih kita pecahkan kepada dua jenis trait. Satu adalah trait dominan, satu adalah trait resesif. Okay, saya ambil satu untuk manusia. Contoh untuk manusia paling famous adalah, ni lah, saya ambil tinggi. Ada tak pokok ni tinggi? Macam ni, tinggi. Ciri adalah tinggi. Tinggi ni kita boleh pecahkan kepada dua trait. Satu adalah trait tinggi, satu adalah trait rendah. Kalaulah bilangan tu paling banyak, maksudnya kan kita kacuk-kacukkan bilangan yang paling banyak, okay, so kita kata dia adalah sebagai dominan ke resesif? Dominan ke resesif? Dominan ke resesif? Dominan. Dominan. Okay, saya buat satu pool, korang cuba klik sekarang. Kita nak ciri apa korang? Ciri paling senang? Kebolehan menggulung lidah. Saya ambil kebolehan menggulung lidah lah. Okay, so awak klik kat situ berapa orang kita tengok yang boleh menggulung lidah. Kebolehan menggulung lidah Saya buat anonymous, kebolehan menggulung lidah. Kebolehan menggulung lidah tau. So, siapa boleh, siapa tidak? Siapa tidak? Awak just klik je dekat Telegram. Okay, sekejap ya. Alright, so kita nak tengok kat sini. So, korang klik saya tak boleh. Okay, yang boleh sekarang kita ada view result. So, tengok Oi, kita samalah Mek Chah. Okay, yang boleh menggulung lidah, kita ada 6 vote sekarang. Kita ada 6 dengan 2. So, yang boleh gulung lidah, kita ada Adlin boleh gulung lidah, Fatia boleh gulung lidah, Puteri boleh gulung lidah, Ain Najihah boleh gulung lidah, Farisha boleh dan Bella boleh. Yang tak boleh saya je. Saya, Mek Chah dengan Mariana tak boleh. So, katakanlah saya dengan Mek Chah. So awak nampak kat sini antara 6 dengan 2. Saya dengan Mek Chah tu, trait kami dikenali dominan atau resesif? Trait kami dikenali sebagai dominan atau resesif? Resesif. Yes, very good. Resesif. Kalau banyak, kita panggil dia adalah sebagai dominan. So, dalam kes ni pun sama macam ni. Kalaulah awak tengok, dominan ni merujuk kepada paling banyak. Resesif ni menunjuk paling sikit. Kalau saya ambil tinggi dan rendah, actually saya ni dikategorikan sebagai tinggi. Rendah dalam kes ini apa? Rendah dalam kes ini adalah dwarf. Dwarf tu kerdil. Tahu tak kerdil? Orang kerdil. Kita tak nampak ramai orang kerdil kan? So, kerdil itu merujuk kepada resesif. So, again, ciri kita boleh pecahkan kepada dua. Satu adalah dominan, satu lagi adalah resesif. Dominan paling banyak kita jumpa. Resesif paling sikit. Sebab tu orang kata, dia ni dominannya. Dominan tu kuat tau. Satu gene yang kuat. So, dia banyak. Dia very strong. Okay. So, dalam kes ni, okay, Gregor Mendel, Pakcik Mendel ni kan. Mendel ni, dia pakai apa? Dia pakai kacang pis. Pokok kacang pis. Kenapa dia pakai pokok kacang pis? Sebab dekat dia punya church, dekat gereja dia, area gereja dia, ada banyak pokok kacang pis. So, Mendel ni, dia menggunakan pokok kacang pis jenis apa? Jenis Pisum sativum. Iaitu pokok tu ada 7 ciri. So, kita ada ciri ni lah. Bentuk biji benih, kita ada warna, and then kita ada bentuk pot. Okay, bentuk pot ni macam ni lah. Sarung kacang tu. And then kita ada warna pot, kita ada warna bunga, kita ada kedudukan bunga. Dan juga satu lagi adalah ketinggian pokok. Mendel ni, dia buat research ni lama. Dia buat satu teori, ciri pada induk dapat diturunkan oleh anak melalui gamet. Okay, now. Dan Mendel ni cakap, faktor pewarisan, okay, ditentukan oleh gen. Okay, jom kita teruskan dulu tau. Now, so, dalam Pakcik Mendel ni, dia cakap macam ni tau. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya cuba cakap as simple as I can Okay, macam ni. Benda yang korang nampak dekat luar, contohnya, pokok yang ni awak nampak tinggi kan? Yang awak nampak dekat luar tu, fizikal kat luarnya tinggi, ini sebenarnya juga dikenali sebagai fenotip. Fenotip
Fenotip, awak ingat fenotip adalah fizikal. So far sampai sini okey tak? Bila orang kata apakah fenotip bagi pokok kacang tu? Apakah fenotip bagi Mardiana? So katakanlah fenotip bagi Mardiana, katakanlah saya tinggi, konon fenotip. So fenotip adalah something yang kita boleh tengok pada mata kasar kita. So itu yang kita panggil dia sebagai fenotip. So fenotip saya nak tunjuk dia adalah fizikal. Fenotip boleh nampak. Lepas tu kita tengok dekat sini. Okay. Pakcik Mendel ni, okay, Mendel ni dia buat apa? Dia pergi kacukkan. Apakah yang dimasukkan sebagai kacuk? Kacuk adalah kahwin. So dia kahwinkan pokok baka tulen dengan tulen. Apakah itu tulen? Tulen apabila yang ini T besar ni, ini kita kenali dia, juga kita kenali dia, kadang-kadang kita kenali sebagai genotip. Genotip merujuk kepada gen. Okay, so genotip biasanya bentuk genotip ini T besar, T kecil, ini merujuk kepada genotip. Kalau saya kata tinggi rendah tu merujuk kepada apa? Tinggi rendah tu merujuk kepada apa? Fenotip. Fenotip. So again, fenotip physical. Benda yang kita nampak. Genotip adalah gen. So far sampai sini okey tak? Gen kita ada dua jenis. Satu adalah T besar dengan T besar, T kecil. Senang kata genotip ni dia terdiri, saya ambil sini tau. Saya buat sini, genotip ni okey, katakanlah saya ambil satu. Fenotip. Fenotip adalah tinggi. Okey, genotip untuk tinggi adalah T besar dan T besar. Genotip ini, kenapa genotip ada dua? Kenapa genotip ada dua? Sebab ini adalah merujuk kepada allele. Kesimpulannya, genotip terdiri daripada dua allele. So far saya buat slow-slow je. Okey, saya ulang slow-slow. Katakanlah awak nampak pokok yang ini, pokok ni adalah tinggi. Sekejap. Okey. Sekejap. Okey. Pokok yang ini adalah tinggi. Pokok fizikal kat luar tu yang tinggi, kita panggil dia adalah sebagai fenotip. Fizikal. Fenotip dikawal oleh genotip. Genotip adalah dalam genotip. So macam mana katakanlah awak nampak pokok tu tinggi, dia disebabkan dia punya genotip. Genotip ni mesti terdiri daripada dua jenis allele. Okay, so senang kata kalau saya mulakan daripada belakang, gabungan dua allele berbentuk genotip. Jika genotipnya adalah T besar, so fenotipnya adalah tinggi. So far okey tak? Okey tak? Okay. Right, okay. Kalau tak okey tak apa, nanti kita buat latihan, jangan risau, okay? Alright, so kita mulakan. Sekejap, saya padam dulu. Padam. So, sekarang saya nak tunjuk slow-slow tau. Hari ni nak cerita mono je. Okay, nah, kita nak tunjuk T besar. Sekejap, saya punya pen ni habis dah buat kot. Habis dah buat. Okay, ini kita panggil tinggi ni adalah dominan. Rendah ni adalah resesif. Disebabkan T besar ni, huruf dia sama, ini kita panggil dia baka tulen. Baka tulen merujuk kepada dua-dua allele atau genotipnya terdiri daripada dua allele yang sama. Sebab tu kita kata pokok fenotip tinggi tu dengan rendah, kita kata dua-dua mempunyai genotip tulen atau baka tulen. Apakah itu baka tulen? Baka tulen apabila dua allele tu sama atau berbeza. Dua allele tu sama atau berbeza? Sama. Very good. Now, dua allele yang sama. Kemudian, okay, genotip ni akan dikacukkan. Okay, yang ni gambar ni macam tak cantik sikit lah. Sekejap. Oh, ada ini je. Okay, saya buat macam ni lah. Macam ni Saya lukis yang saya. Ini kita kata sebagai gambar raja skema. Okay, saya ada fenotipnya. Sekejap, saya conteng sikit.
Katakanlah ini adalah T besar, T besar. Ini adalah T kecil, T kecil. T besar ni saya kata ini fenotip tau. Fenotip, T besar ni fenotipnya apa? Tinggi ke rendah? Fenotip dia tinggi ke rendah? T besar, T besar. Tinggi. Yes, ini kita panggil adalah tinggi tau. T kecil kita panggil adalah sebagai rendah. Fenotip ini dikawal oleh genotip. So, T besar ni, kalau dia pakai T itu adalah genotip. Cikgu, kenapa pakai T? T ni sebenarnya dia adalah allele. Ini sebenarnya kita kategorikan dia adalah sebagai allele. Apakah itu allele? Allele adalah bentuk alternatif. Senang kata, awak takkan jumpa huruf T besar, T kecil tu kat dalam badan kita. Tapi ini adalah mewakili atau bentuk alternatif. So, kesimpulannya saya nak cakap di sini adalah genotip terdiri daripada berapa allele? Genotip terdiri daripada berapa allele? 2. 2. Kemudian saya kata tinggi ini dan rendah ini, saya kata ini adalah baka tulen. Kenapa saya kata tulen? Kenapakah tinggi dan rendah ini adalah baka tulen? Tulen sebab Sebab terdiri daripada 2 allele yang sama. sebab allele yang sama. Kemudian genotip ni nanti dia akan mengalami meiosis tau. Meiosis dia akan menghasilkan apa? Gamet. Okay, meiosis dia akan menghasilkan gamet. So, kalau gamet ni dia akan menghasilkan diploid atau haploid. Bilangan kromosom tu diploid atau haploid? Haploid. Haploid. Sini katakanlah, kalaulah ikut gambar, T besar ni, dia tak akan bawa dua allele ni tau. So, satu gamet, cuma ada satu allele je. Yang ini pun sama. Satu gamet, dia bawa satu allele sahaja. Okay, so inilah bentuk gamet saya. Ni meiosis. Okay, lepas tu dia akan bersenyawa, persenyawaan. Persenyawaan, gamet jumpa dengan gamet, kita panggil dia sebagai persenyawaan. So, saya ada T besar, jumpa ni. Awak hormat yang dominan, T besar letak depan. Okay, ni dah settle. Okay, lepas tu saya cuba lagi satu. Konon saya pakai pen lain pula. Okay, yang ini dengan yang ini. So, saya dapat T besar, T kecil. Sama je semua ni. Okay. Right. So, yang ini pun sama. T besar, T kecil. Ini pun sama. Dia akan dapat T besar, T kecil. Again. T besar, T kecil ni genotip ke fenotip? T besar, T kecil ni genotip ke fenotip? Genotip. Hebat. Genotip. Ni soalan tricky. Kalau genotipnya satu ada huruf besar, allele kecil. Okay. Senang kata saya tambah kat sini tau. Kalaulah allele tu huruf besar, T besar, ini adalah allele dominan. Kalaulah allele tu huruf kecil, T kecil, ini adalah allele resesif. Saya tambah sikit, saya bagi awak satu tip. Kenapalah kita ada dua ciri kan tadi? Satu adalah ciri dominan. Ciri dominan, dia ada dua bentuk genotip. Okay. Satu adalah dua-dua T besar, atau dia dapat satu je allele besar, satu tu kecil, dia tetap besar. Kalau ciri resesif, kenapa ciri resesif ini adalah sedikit? Sebab bentuk genotipnya ada satu. Sebab tu bilangannya adalah sedikit. So, saya ulang. Kenapa trait dominan ni banyak? Macam saya katakanlah tadi. Katakanlah kenapa saya punya mak bapak saya boleh gulung lidah tapi saya tak boleh gulung lidah. Saya ni betul ke anak mak bapak saya? Which is betul. Sebab dalam bapak saya punya allele, dia ada bawa allele resesif. Mak saya pun dia ada allele resesif. Lepas tu bila berlaku persenyawaan, bila allele resesif jumpa allele resesif tu, dapatlah ciri resesif tu. Okay, so dalam kes ni, okay, jom balik ke sini. Genotip dia semua sama tau.
T besar, T kecil, T besar, T kecil. Kita teka dia punya fenotip. Kalau T besar, T kecil, ni awak teka, fenotip dia ada dua jenis je. Awak tak boleh kata sederhana cikgu, tinggi dia sederhana, tak ada. Dia ada dua, sama ada tinggi atau rendah. So kalau T besar, T kecil ni, semua T besar, T kecil ni, ini kita panggil dia sebagai apa ni? Ciri dia tinggi ke rendah? Ciri dia tinggi ke rendah? Tinggi kot. Ya, tinggi kot, tinggi. Alright. So, ini adalah cirinya tinggi. So, kesimpulannya, untuk genotip, okay, untuk genotip yang jenis dominan atau trait dominan, saya nak kata tinggi ini adalah trait dominan. Trait dominan ada dua jenis genotip. Okay. Satu adalah T besar, satu lagi adalah T besar, T kecil. So, dalam generasi pertama, yang ini kita panggil yang ini kita panggil dia adalah sebagai fenotip satu. Ataupun kita panggil dia sebagai generasi induk. Sekejap, generasi induk. Sekejap. Generasi filial pertama. Okey. Generasi filial pertama. So, ini kita panggil dia adalah sebagai generasi pertama. Ni first gen, G1, ni adalah F1. So, saya nak tambah sikit-sikit. Kesimpulannya macam ni. Okey, daripada Mendel ni cakap, eksperimen Mendel ni cakap, apabila baka tulen dominan dikacukkan dengan baka tulen resesif, semua anak yang terhasil adalah tinggi. Okay, which is semua ni adalah dominan, mendapat trait dominan. Okay, tapi siapa nak cakap? Mendel ni nak cakap, walaupun ini semua adalah trait dominan, dalam trait dominan tu, dia ada bawa allele recessive. Dan allele recessive ni dia kena suppress. Dia kena, what do we call suppress in Malay? Dia kena hidden. Dominan ni terlampau besar. So, dia menindas allele yang resesif tu. So, macam mana kita nak tahu allele resesif tu wujud? Okay. Allele resesif tu wujud, Mendel tu buat kacukan kali kedua. Dia dapat anak yang pertama yang ini kan? Dia kacukkan antara diorang. So, dia kacukkan, dia kahwinkan balik antara diorang. Okay. Dia kahwinkan dekat sini tau. Saya buat sini T besar dengan T kecil, dia kacukkan lagi dengan T besar dengan T kecil. Ini kalau saya pakai huruf T besar, T kecil, T besar, T kecil ni saya kata dia genotip atau fenotip? Genotip atau fenotip? Genotip. Ya, genotip. Apakah fenotip untuk T besar, T kecil ni? Kalau saya kata fenotip dia apa? Tinggi. Yeah, ini adalah tinggi. Ini juga adalah tinggi. Dari genotip ni, allele ni akan mengalami meiosis. Bila allele ni mengalami meiosis, dia akan menghasilkan apa? Meiosis akan menghasilkan apa? Gamet. Yes, hebat. Dia akan menghasilkan gamet. Now, gamet dia pula ni ada dua jenis tau. So, meiosis dia akan ada dua jenis. T besar, T kecil. Okay, ini pun sama. T besar, T kecil. Apakah nama proses gamet jumpa gamet? Gamet dating dengan gamet, apa kita panggil nama proses itu? Persenyawaan. Hebat, persenyawaan. Persenyawaan. So, sini kita ada T besar dengan T besar. Yang ni korang slow-slow tau. T besar, T besar. Ini T besar, T kecil. Ini hormat yang besar. T besar letak depan, T kecil sini. Lepas tu sini adalah T kecil. T kecil, saya minta maaf tau. Teruk betul lah Mariana. Okay, ini adalah genotip. Tapi saya rasa saya lukis ni, saya lagi senang nak terang ke awak daripada saya tunjuk gambar yang itu. Okay, teka. Genotip T besar, apakah nama fenotip dia? Fenotip dia apa? Tinggi. Tinggi, hebat. Ini adalah tinggi.
T besar, T kecil. This one? Tinggi. Tinggi. Ini juga adalah tinggi. T kecil, T kecil. Rendah. Hebat. Rendah. So, dari segi nisbah. Okey. Tinggi. Nisbah pada rendah. Tinggi dapat berapa tadi? 3. 3. Rendah dapat 1. So, kesimpulannya, Mendel cakap pada hukum Mendel yang pertama, dia nak bagi tahu. Hukum Mendel ni cakap, dia nak bagi tahu adalah ciri resesif ni sebenarnya ada. Tetapi ciri resesif ni adalah ditindas oleh ditindas oleh allele dominan pada first tu, pada baka tulen. Okey, tapi ciri resesif ni akan jumpa pada generasi yang kedua. Okey, now di sini saya nak bagi tahu. Tadi, okey, saya ambil satu contoh, saya conteng sikit mana saya rasa tajuk ni kan saya memang kena ni tau, kena lukis. Okey, kesimpulannya kita pakai ciri. Tadi saya pakai satu ciri, iaitu adalah ciri adalah ketinggian. Okey, ciri ni kita boleh pecahkan kepada 2 trait. Okey, satu adalah kita panggil dia sebagai trait dominan. Macam mana lah. Saya kan kadang-kadang saya rasa nak cantik tau. Macam saya cubalah nak lawa punya nota tu kan. Macam saya nampak macam ada faz budak kelas 4 UM tu kan. Tapi selalu saya fail. Okay, ini adalah tinggi. Trait dominan. Subhanallah. Okay, trait kita boleh pecahkan kepada 2. Satu adalah trait dominan. Satu adalah trait resesif. Soalan saya. Okey, ketinggian ada 2 jenis kan? Kalaulah dominan yang mana satu? Tinggi ke rendah? Tinggi ke rendah? Tinggi. Tinggi. So, sini adalah tinggi. Dan sini adalah rendah. Okey, kenapa tinggi ni banyak? Disebabkan dia ada 2 jenis genotip. Which is, katakanlah, sini adalah T besar, T besar, T besar, T besar, T kecil. So, yang ini kita panggil ini adalah fenotip. Ini adalah genotip. Kalau rendah, dia adalah T kecil, T kecil. So, kesimpulannya, genotip untuk trait dominan ada 2 jenis. Maksudnya kalau dia dapat ada satu je, allele tu tinggi, allele dominan, terus dapat ciri dominan. Kalaulah untuk ciri resesif, macam mana kita nak dapatkan ciri resesif? Macam mana nak dapatkan pokok kacang pis yang kerdil? Rendah kat sini sebenarnya kerdil tau. Macam mana kita nak dapatkan yang kerdil, ketinggian yang kerdil? Genotip dia mesti macam mana? Genotip dia mesti terdiri daripada allele yang macam mana? Genotip dia mesti terdiri daripada allele yang macam mana? Kamet. Okay, Farisha. Allele dia mesti sama atau berbeza? Ya, allele dia. Very good, Farisha. Allele dia mesti T kecil, T kecil. So, senang kata macam ni. Kalaulah, ini nak bagi senang. Anything awak nampak huruf besar, T huruf besar, ini kita panggil dia sebagai allele dominan. Ini adalah bentuk alternatif. Kalau nampak huruf kecil, ini kita panggil sebagai allele resesif. Ciri resesif dikawal oleh dua-dua allele adalah resesif. Gabungan 2 allele resesif ini membentuk genotip. Kalau ada 2, kita panggil sebagai genotip. Kalau satu huruf ni, ini kita kenali sebagai allele. Gabungan 2 allele membentuk genotip. So far sampai sini faham tak? Tak apa, nanti saya buat quiz. Faham tak? Faham. Dah lah pagi kan? Nah, so saya nak tambah sikit. Tadi awak perasan tak ada perkataan homozygote dengan heterozygote? Okay, now apakah itu homo? Apakah itu heterozygote? Homozygote dan heterozygote sebenarnya merujuk kepada keadaan genotip.
Okay. Kalaulah keadaan genotip ni dua-dua sama. Sekejap Kalaulah keadaan genotip ni dua-dua sama, ini baka tulen ini juga kita kenali sebagai homozygot. Homozygot. Saya pakai ni tau. Saya pakai tangan. So, yang ini pun sama, baka tulen ni juga sebenarnya kita kenali sebagai homo. So, awak ingat, homo sama. Kalau satu besar, satu kecil, ini kita kenal sebagai apa? Kalau satu besar, satu kecil. Ini adalah heterozygot. Kesimpulannya, genotip kita boleh pecahkan kepada dua. Kalau dua-dua allele itu sama, namanya adalah homo. Kalau satu allele itu sama, satu allele itu berbeza, genotip itu dikenali sebagai heterozygot. Soalan saya, baka tulen, homozygot atau heterozygot? Homo. Yes, baka tulen adalah homozygot. Okay, right. So, kesimpulan, yang ni korang kena baca sendiri ni, tak apa. Nanti saya buat quiz. Kesimpulan, dalam hukum Mendel pertama, hukum Mendel ni cakap nama hukum itu dikenali sebagai hukum segregation. Segregasi itu adalah berpisah. So dalam hukum segregasi ini, okey, dia nak cakap, hukum Mendel ni cakap hanya satu allele sahaja boleh masuk satu gamet. Satu gamet hanya ada satu allele je. Satu jenis allele. Okay, so itu dipanggil dia sebagai hukum segregasi. So dalam hukum Mendel yang pertama, dia cakap dekat sini, macam mana ciri itu diturunkan? Ciri diturunkan adalah disebabkan oleh gen. Gen ini dikawal oleh satu faktor alternatif yang dikenali sebagai allele. Okay, so macam mana tinggi tu boleh diturunkan kepada anak dia adalah disebabkan gen. Gen ni kita tunjukkan dia dalam bentuk allele. So allele adalah bentuk alternatif. Kemudian gabungan allele ini dia akan berpisah. Okay, dia nak cakap macam ni tau. Saya buatkan lukisan daripada statement Mendel ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya pakai huruf yang pertama. Kita pakai huruf T besar, T besar. T besar dengan T besar, T kecil. So, sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, yang ini sebenarnya kita nak kata adalah gen ataupun genotip. Okay, so T besar ni kita panggil dia sebagai tinggi. Dia nak cakap yang ini tahu, statement yang ini. Statement yang ini dia kata genotip ni ada dua allele, tetapi bila melakukan meiosis, dalam allele itu, dalam gamet hanya ada satu allele sahaja. Okay, so ini statement yang ini. Kemudian masa persenyawaan, allele tu tadi dapat bergabung balik. So dia dapat bergabung balik membentuk genotip. T besar, T kecil. So bila dia bergabung balik, kita dapat balik ciri tu. Contohnya kalau T besar, T kecil, kita dapat itu adalah tinggi. Kemudian kita kata, kalau dia T besar, homozygot atau heterozygot? Homo atau hetero? Homo atau hetero? Homo. Homozygot. So itu adalah hukum Mendel. So sekarang jom kita tengok kejap. Bismillahirrahmanirrahim. I nak try ni tau. Okay. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak cuba tau ni. Start live quiz. Class set. Sekejap continue. Sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Okay. Saya off dulu di sini. Sekejap, saya nak share screen. Awak tengok dekat chatting. Peace. Bismillahirrahmanirrahim. Window ke? Saya ni sebenarnya tak pandai sangat tau. Kan. Okay, share is it? Sekejap entire screen ke? Kejap. Oh, share. Sabar. Okay. Right. Kejap. Apa tu? Bunyi apa tu?
Ini ada orang masuk quiz tu. Oh. Teruk ni saya, Fatia. Subhanallah. Okay, jap. Awak nampak tak skrin? Saya share skrin. Jap. Kenapa saya tak nampak Awak nampak tak join quizzes tu and then ada password 321168. Dapat tak? Dapat. Oh, okey dah masuk. Okey dapat. Right. Okay, so kita ada dalam ni. Okay. Right, kita ada Amsha, kita ada Mirza B. And then kita ada Puteri. Kita ada Jim. Sekejap tau. Apa yang saya present ni? Korang nampak apa ni? Kejap tau. Present to everyone. Sekejap. Stop sharing. Sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Sabarlah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak pandai pakai ni. Your entire screen. Okay, share. Okay. And then saya presenting. Sabar Okay. Alhamdulillah. Okay. Alright. So saya boleh mula? Saya boleh start? Ahmad Munir ni siapa? Nama klasiknya? Okay. Right Minimize. Okay. So saya mula. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Dapat ke? Alright. So saya start. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Harap-harap betul soalan saya. Sekejap hari tu Hadif kata sound ni bising. Mana saya nak start sound? Okay. So soalan korang yang baca sendiri Kita takkan dapat soalan Z? Saya dah lupa saya buat macam mana. Code join. Okay, Farisha dapat satu soalan. Okay, Farisha leading. Okay. Right, lepas tu Mirza Nafisa. Okay, lepas tu kita ada Mimi. Semua anak dara. Fatia. Huda first. Mana budak lelaki? Boys, line tak elok Kalau line tak elok, nanti saya bagi dia punya game tu awak main solo. Yang ni saja je nak tengok. Razi masuk. Kita tengok first. Hehe ni siapa? Kita ada Hehe. 2 soalan. Kita ada Puteri. Kita ada Huda. Adlin dah 2. Amsha pun dah 2. Hehe ni siapa ni? Wow. Nama. Hehe, saya tiba-tiba teringat ayam Moana. Okay, Hehe dah 3. Lepas tu kita ada siapa ni? Amsha. Okay, Nabila Adriana. Kita ada Adlin. Ada Mirza Nafisa. Kita ada Puteri Norain. Apa lagi ni? Right. Ya, Hehe. Oh, Hehe. Okay. Adlin dapat 3. Amsha. Lepas tu Puteri. Kita tengok lagi sekali. Kita tengok siapa. Hehe. First Hehe. And then Bella. Lepas tu kita ada Amsha. Wah, Adlin 4. Okay. Ini bising Ya. Okay. Kita tengok kat sini. Wow, Adlin. Hebatnya dapat 4 dah. The question kan? Tengok situ soalan dia. Bidang pewarisan, bidang kajian tentang pewarisan dinamakan genetik. Ni gambar pakcik siapa ni? Okay. Lepas tu nombor 2, apakah yang dimasukkan sebagai pewarisan monohybrid? So saya rasa dia mesti satu ciri. Satu ciri yang macam mana? Trait dia mesti trait yang awak tengok dalam buku teks awak. Dia mesti adalah trait yang berbeza.
Trait dia mesti berbeza. So maksudnya kita kacut tinggi dengan rendah. Okay. Ni daripada gambar ni awak boleh nampak berapakah nisbah dia. Purple ada berapa, putih ada berapa. Okay, fenotip bunga putih adalah trait resesif. Apakah dia masukkan sebagai trait resesif? Awak boleh klik, ada 2 jawapan kat sini. Lepas tu, dalam eksperimen monohybrid, kaca pis baka tulen digunakan. Apakah yang dimasukkan sebagai baka tulen? Jawapan dia mesti lebih daripada satu. Ada 2 jawapan yang betul di situ. Ni, tandakan benar mengenai gen. Okay. Apakah yang dimasuk dengan generasi filial? Yang ni susah sikit ni. Okay. Saya tak tahulah ni. Soalan ni saya buat malam tadi ni. Okay. So, kita tengok siapa yang tengah lead. Lead board. Hey. Alright. Hey ni siapa? Okay. So, kita dah habis ke? Ke ada siapa tengah main lagi? Hey siapa? Siapa hey? Mengakulah. Sekejap tengok Kita tengok. Hey. Kita ada. Okay, hey nombor 1. Adlin nombor 2. Amira Maisara nombor 3. Dan kita ada Huda. Kita ada Mirza Nafisa. Kita ada Nabila Adriana. Kita ada Najiha. Okay, Mimi dah naik atas balik. Yang line tak elok ni macam Nisrina ke Mirza Batrisha tak apa tau. Nanti saya bagi. Oviga pun tak apa, no worries. Ellie pun saya rasa line tak elok ni, nanti saya bagi awak boleh main untuk 1 hari quizzes ni. Saya bagi awak untuk main solo. So, tengah main ke? Ada siapa tengah main lagi ke? Saya tunggu. Ya. Oi, Mirza. Okay, Amira. Lepas tu kita tengok soalan dia, apakah jawapan dia yang betul. Saya takut saya salah setting soalan je ni kan. Mana voice? Voice tak ada ni. Line tak elok kot. Mek Chah tak gerak lagi ni. Oviga banyak tak gerak lagi ni. Okey. Najiha baru main. Ahmad Muni ni siapa? Siapa Ahmad Muni? Okey. Show on the top 5 Saya tengok top 5 Alright. So top 5 so far. Kita ada Hey. And then kita ada Adlin. Right. Dan kita ada Fatia. Kita ada Mirza, Huda. Semua anak dara ni. Hey ni boy ke girl? Siapa? Oh lah. Sila munculkan diri. Cikgu. Siapa Hey? Jimmy ke? Bukan. Jimmy tadi Jim kan? Kot. Ahmad Munir siapa? Itulah Ahmad Munir ni siapa? Misteri tu lah. Risau saya. Siapa yang mainkan game tu awak ni sebenarnya? Okay. Right. So boleh tak? Kita ni nak tengah main lagi ke? Tak, saya nak end dulu, kita tengok soalan dia. Kejap ya. Cuk. Ada lagi ke tengah main? Yiwen. Ada 2. Okay. Right. So yang tak dapat. Okay. Syaz tengah lead. Tengah nak kejar. Syaz nombor 5. Ni Ahmad Munir ni siapa? Semua tak nak mengaku. Hey ni. Saya nak tahu Hey ni siapa? Saya. Siapa saya? Shooting bukan? Dah agak lah. Siapa tu? Wah. Shooting. Kenapa Hey? Lupalah Shooting kan. Shooting ni dia selalu tak bercakap dengan saya. I forgot about her. Okay, right. Mestilah Shooting kan. Okay, right. Hebatnya. Okay, so kita tengok kat sini dah, right. So saya end. Nanti korang main sama. Jom kita tengok soalan. Saya takut saya setting soalan tu tak betul. So kita end. Alright, kita end Ke siapa ni? Okay, Amira Syaz. Okay, saya tunggu dulu. Amira Syaz. Semua anak. Wow, girl power lah ni. Semua perempuan. Alright. Okay, so saya add. Okay. Dah
Jangan sedih yang lain tu jangan sedih tau. Nanti korang main lagi sekali, korang restart sebab soalan ni baru first time saya setting. Saya takut saya ada salah bagi jawapan. Right, so kita teruskan, kita end jangan sedih tau, nanti saya bagi share. Right, saya end. Okay, kita tengok. Pertama adalah shooting, kedua adalah Adlina, ketiga adalah Syaz. Okay, so kita tengok assign as a practice. Oh, kejap, salah. So kita tengok soalan tu tau. Assign as a practice later, explore. Okay, so kita tengok dia punya jawapan sini. Okay, soalan yang pertama, kalau show the answer. Okay, jawapan yang pertama, bidang kajian pewarisan adalah dikenali sebagai siapa? First linears ni adalah taksonomi. Joseph Priestley dengan Jean Baptiste Van Helmont ni ini adalah dalam fotosintesis. Okay, nombor 2, apakah yang dinamakan sebagai pewarisan monohybrid? Ia melibatkan dua ciri dengan trait yang berbeza. Yang ini, berikut adalah pewarisan monohybrid. Apakah nisbah pokok ungu dengan bilangan putih? Berdasarkan yang ini adalah generasi kedua. So kita dapat nisbah dia adalah 3, nisbah 1. Ungu adalah 3, putih adalah 1. Maksudnya dominan tu lebih banyak daripada resesif. Fenotip bunga putih adalah trait resesif. Apakah yang dimasukkan sebagai trait resesif? Okey, jika allele resesif berpasangan dengan allele resesif, betul, dia dipamerkan dalam bentuk homozygot. Okey, betul. Kemudian, dalam eksperimen monohybrid, kaca pis baka tulin digunakan. Okey, apakah yang dimasukkan sebagai baka tulin? Okey, individu tersebut membawa dua allele yang sama trait, betul. Kedua pokok yang dihasilkan melalui pendembungaan sendiri. Yang ini saya tak ajar. Yang ini ada dalam buku teks. So, korang kena tengok sendiri. Okey. Ikut yang ini yang susah. Now, yang ini. Tandakan Q. Pernyataan benar mengenai gen. Semua adalah benar kecuali ini. Ciri yang dipamerkan oleh organisma ini adalah fenotip sebenarnya. Susah sikit kan? Okay, now, apakah yang dimasukkan generasi filial? Generasi yang terhasil daripada kacukan berturut-turut daripada generasi induk yang punya baka tulin. Ini pun susah. Okay. Now, yang Mendel mengemukakan Mendel pertama. Ini semua adalah betul. Ini daripada buku teks. Okay. Now, yang ini pula. Okay. Dalam kacukan dua tikus, B besar. Ni dah susah sikit ni. B besar hasil kacukannya adalah ini. Apakah, dia tanya kat sini, apakah warna bulu dan genotip kedua-dua induk? So dia sebenarnya adalah B besar, B kecil. Yang ini susah sikit, yang ni korang kena buat latihan sikit. Now soalan 10. Sekejap. Soalan 10. Katakan allele bagi tinggi diwakili oleh T besar dan allele bagi kedua diwakili oleh T kecil. Apakah genotip dan fenotip hasil daripada pokok tinggi dan pokok tulin jika kedua-duanya merupakan baka tulin? So ni semua anak dia. Ini kena buat latihan. So jawapannya adalah T besar dengan T kecil. Yang ni saya bagi assign as a homework. Tapi masalahnya quizzes ni kan, dia boleh sebab kena bayar tau. Dulu tahun lepas dia free. So basically yang ini dia hanya bagi sehari je. Mula pukul 10 ni, habis pukul 10, nantilah habis pukul 10 pagi esok. Alright, so itu sahaja. Kita sambung malam nanti. Allah. Sekejap. Saya macam mana nak stop sharing? Okay. Right. Maaf saya, Mariana lama tak pakai. Okay, now. Saya ada bagi satu. Nanti saya ni latihan yang ini nanti saya update lagi sekali. Ada satu latihan namanya adalah kelas kick ni tau, copy. Saya ambil ni, saya bagi dekat, nanti saya delete balik bagi cantik. Ni saya belajar daripada Cikgu Kuses tau. Cikgu Kuses cakap, yang ni you guys boleh tak tolong saya tolong saya belajar dulu. Sebab yang ni yang saya kata okay. Ini saya share dulu screen macam mana. Entire screen. Okay, share. Sekejap. Yang ini sebenarnya bagus tau. Tapi saya tak tahu dia friendly untuk handphone ke tidak. Okay, macam ni. Saya bagi awak latihan sebab yang ini saya tanya Cikgu Kuses kan, Cikgu Raja.
Macam mana nak belajar tajuk ni? Tajuk ni dia dah macam maths tau. Bila macam maths, korang kena buat latihan. Bila korang kena buat latihan, so saya nak tengok jalan kerja korang. So basically, tajuk ni korang kena buat banyak jalan kerja macam matematik. Saya tanya Cikgu Raja macam mana dia ajar tajuk ni. Okay, dia ajar tajuk ni come on kelas okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Okay. Nama awak letak je nama korang. Letaklah nama apa-apa. Saya letak nama Diana Go. Okay. Lepas tu dah ada 3 soalan. Okay. Now. So soalan ni, okay. Dia ada 2 cara. Sama ada awak ada boleh pakai pen. So awak tuliskan. Lukiskan gambar raja skema. So maksudnya awak tulislah tadi kan. B besar. Ni tak boleh ni. B besar. Macam ni. Ataupun awak boleh satu cara tu, yang ini saya tak tahu macam mana nak upload from the computer atau from the camera. Yang ini korang dah lukis gambar, lepas tu korang just bagi balik tu. Okay, saya try out. Macam ni kan. Ambil satu gambar, saya open. Next. Maksudnya ada satu cara korang tulis jawapan korang dalam kertas, lepas tu korang snap, korang upload dekat sini. Okay, macam ni menipu ni kan. Tak boleh. So korang upload. Ada satu cara korang conteng. Siapa ada pen, korang memang boleh terus tulis lah. Sebab tu saya kata ada satu yang murah, kata Cikgu Raja, dia kata mostly banyak budak buat. Dia kata budak dia beli ada satu pen namanya stylus pen. Yang ni lah, acah tau, acah. Lepas tu korang buatlah latihan tu. Latihan ni ada 3 slide. So korang buat. So nanti saya boleh tahu siapa orang hantar. Okay, so basically kalau boleh korang buat dalam petang ni, malam nanti kita buat kelas pukul 8.10, sekejap je, pukul 8.05 lah, 8.05 atau 8.10 saya terus mula kelas sampai pukul 9, so kita tengok macam mana jawapan, dan jawapan tu dia berdasarkan korang hantar. Sebenarnya satu bagusnya kelas skik ni, saya boleh tahu siapa hantar, siapa tak hantar. Okay, so korang cuba dulu apps ni, siapa boleh teruskan, siapa tak boleh, awak pakai ni lah. Siapa tak boleh nak seribu dalih tak nak seribu dalih kan, korang pakai ni. B besar. Sini. B besar, B kecil. Katakanlah korang buat macam tu tau. Okay, so cuba dulu latihan ni. Malam nanti kita akan tengok siapa yang jawab. So, kejawab adalah latihan daripada kelas skik ni dan juga saya akan bagi quizzes. Nanti quizzes tu saya bagi yang assign as a homework. Okay, so itu sahaja. Dah pukul 10. Do you have any question for this one? Korang ada masalah tak? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sekejap Saya nak cari awak ni. Sekejap. Wadiana. Okay. Right. So do you have any question? Stop presenting. Ada apa-apa masalah tak? Tak ada Tak ada. Tak ada. Okay. Saya tahu tajuk ni dia macam pening sikit dan satu lagi adalah pagi. Alright. So tadi kesimpulannya kita belajar pewarisan monohybrid. Pewarisan monohybrid kita cerita lagi sekali. Pewarisan ni kita cerita pasal mengenai ciri. Ciri kita boleh pecahkan kepada berapa trait? Ciri boleh pecah kepada berapa trait? 2. Yang paling banyak sekali, paling kuat kita kenali sebagai? Dominan. Kenali sebagai? Dominan ke resesif? Dominan. Kita kenali sebagai dominan. Kalau ciri yang sedikit kita kenali sebagai apa? Resesif. Kita kenali sebagai apa? Yes, kita pakai resesif. Katakanlah saya ambil satu ciri resesif iaitu adalah rendah. Kalaulah rendah, resesif tu adalah ciri. Saya ambil satu ciri tau. Satu ciri satu trait tu kita pakai rendah ni dia ada berapa jenis genotip. Nak jadikan rendah, gen dia tu, allele dia ada berapa jenis gen dia? Ada berapa jenis gen dia?
Satu. Satu ke dua? Satu ke dua? Satu! Iaitu adalah T kecil, T kecil. Kalau dominan, dia ada dua jenis dia punya gen. Satu adalah T besar, T kecil, T besar, T besar. Soalan saya, kalaulah dua-dua allele ni sama, kita panggil dia sebagai baka tulen ataupun kita kenali genotip ni sebagai apa? Homozygot atau heterozygot? Homo. Yes, Alhamdulillah. Ini adalah homozygot. So, kalaulah daripada sini, berdasarkan yang awak tengok kat sini, hetero ni siapa punya? Hetero. Ini adalah heterozygot. So, heterozygot ni sebenarnya, kalau genotip jenis heterozygot, ia sebenarnya hanya kalaulah untuk trait resesif dominan, tengok saya dah confuse dominan, kalaulah untuk trait resesif, okey, dia punya genotipnya ada satu, iaitu homozygot. So, itu sahaja. Saya jumpa awak malam nanti sekejap nak buat latihan tu pukul 8 nanti. 8:05 macam tu. So, bye everybody. Do you have any question? Tak ada kan? Tak ada. So, bolehlah pergi makan sebelum next class. Okay guys, terima kasih for joining the class. Okay, saya tahu hari ni is not a good day for you. Tapi kita cubalah keep fighting. So, okay, bye semua. Okay, bye. Thank you semua. Bye cikgu. Bye everybody. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum Terima cikgu. kasih cikgu. Okay, bye. Semua. Jumpa malam nanti insyaAllah. Okay, bye. Bye. Saya punya internet tak stabil tau. So, saya off tau. Okay, bye. Bye everybody. Bye. Stop recording first. Bye. Yang tak dapat, line tak bagus nanti saya upload dia punya recording. Okay, bye. Alright, end call.